Saya tak adalah mewar-warkan yang saya pergi Hong Kong syuting. Saya pun takut juga. Takut jadi macam dulu kau kutuk aku kan. Sikit saya serah. Tapi sebenarnya experience. Walaupun nama saya besar dekat Malaysia, tapi nama saya tak besar di negara luar. Tapi saya mengambil opportunity untuk berada di luar untuk bekerja dengan orang luar, dan pengalaman yang saya dapat dengan Rajanikan dalam filem Kabali, itu pengalaman. Kalau semua orang mempertikaikan kenapa sikit sangat Usyaf dalam Kabali, tapi saya perlukan pengalaman, saya perlukan pengalaman. Dan bila saya di offer untuk filem Hong Kong ni, saya bernasib baik sebab ada lagi ramai hero-hero muda dekat Malaysia, tapi mereka memilih saya. Kan? Mungkin bila pihak Hong Kong bertanyakan dengan pihak Lotus Five Star, dan kebetulan juga saya memang kenal lama dengan Mr. Murti, Miss Wong. Sejak Miss Wong ni saya kenal dengan Mr. Murti sejak daripada usia saya 17 tahun. Masa mula-mula saya berlakon dalam filem Gila-Gila Remaja. So mereka mengenali saya rapat dan mereka menghantar profil saya ke Hong Kong. Mungkin daripada situlah mereka melihat siapa saya, dan gambar-gambar saya semua dihantar, dan pengarah bersetuju untuk mengambil saya dalam filem tu, dan saya diterbangkan ke Hong Kong lah. Dan ada beberapa scene lah yang tak dapat saya shoot. Saya juga agak terkilan jugalah bila dapat watak yang banyak. Tapi macam saya katakan pada awal tadi, masa mula-mula saya masuk dalam Dewan tadi, kan scene yang pertama tu kan, yang ada tembakan pakai AK-47 yang naik wildfire tu, supposedly saya lah. Itu saya lah kononnya tu. Tapi bila dia ambil close up, nampak lawan macam orang lain kan. Tapi sebenarnya sepatutnya scene tu shooting dekat Malaysia. Scene tu shooting kat Malaysia. Dan masa nak datang kat Malaysia tu, kita punya COVID dah makin merebak. Dan saya pun tak dapat, dia orang tak patang sini, saya tak dapat pergi sana. So saya agak risau jugalah apa akan jadi dengan babak-babak saya yang lain. Tapi alhamdulillah bila saya tengok tu, mereka dapat mengaturkan benda tu dengan cantik. Dan perlu dipaham bahawa G-Storm ni is not a fully action movie. Sebab dia ada drama dia ada cerita dia. Dan the last one, tak silap saya, P-Storm, mereka mengutip lebih kurang dalam 1.4 bilion kutipan RMB lah. China punya mata wang lah, 1.4 bilion. Jadi ini satu production yang besar lah. Dan saya tampil bersama dengan, dapat berlakon dengan Louis Koo, is a number one hero in Hong Kong. Dia juga begitu terkenal di China, dan pelakon-pelakon yang berlakon dengan saya ni semua adalah pelakon-pelakon terkenal Hong Kong. Jadi dia kira saya beruntung lah dapat berlakon. Dan kalau saya, orang cakap saya sebagai pelakon, saya tetap tidak berpuas hati dengan, sebab saya tahu saya boleh buat lebih besar daripada tu. Tapi mungkin ini penampilan pertama saya, dan kalau ada lagi rezeki saya untuk ke Hong Kong ataupun negara-negara mana pun, saya akan cuba yang terbaik ya. Dan saya juga menunggu filem saya satu lagi, Deleted, yang berlakon dengan pihak Singapura juga ya. Dan saya berharap filem ni dapat ditonton oleh ramai orang yang akan berada di pasaran pada 31 Ogos ni lah ya. Itu yang saya harap. Bang boleh cerita sikit babak dengan Wisco tu, sebab kalau tengok pengalaman lah yang babak terakhir tu, macam mana cara bekerja dia dengan ni tu? Louis Koo adalah seorang yang pelakon yang nama yang begitu besar. Nama Louis Koo ni, untuk pengetahuan semua, nama dia terlalu besar dekat Hong Kong. Macam saya katakan tadi, kalau macam Jackie Chan, dia ni dah jadi international actor. Tapi di Hong Kong, Louis Koo nama yang sangat besar. Dan just imagine, Louis Koo je ada 3 orang double. Yang badan dia sama, rupa sikit lebih kurang, rambut semua pakaian semua sama. Saya ada 1 je double. Jadi dia 3 double. Jadi nama dia terbesar. Dan bila bekerja dengan dia tak banyak bercakap. Dia memang concentrate, dan dia juga involved dengan production. Dan dia sentiasa berada dekat depan monitor. Dan saya ada kadang-kadang berborak sikit-sikit dengan dia. Sebab saya sebagai aktor,
saya tak suka mengganggu kerja orang. Sebab dia kalau dia berlakon saja, mungkin saya banyak berborak dengan dia. Tapi disebabkan dia involved dengan production, dan dia sentiasa berada di depan monitor tu. So bila time makan, kita borak sikit, dan nak balik kita borak sikit. Macam tu lah. Abang pernah terfikir tak akan berada dalam G-Storm ni? Sebab ikutkan G-Storm memang ni lah, memang yang abang cakap tadi, box office apa benda. Tak terfikir? Tak pernah, sebab tak pernah terfikir lah. Nak pula aku dah tua macam ni kan. Mana saya terfikir ini dikatakan rezeki kan. Macam G-Storm ni, dia satu series rasuah yang paling banyak series dia yang mendapat sambutan yang besar dekat Hong Kong dan juga China dan di seluruh dunia lah kan. Jadi bila saya berada dalam tu, saya macam macam tak percaya pula kan. Dalam usia kalau saya muda lagi dulu, mungkin sekarang dah aku dah pindah ke Hong Kong kot. Kira maksud abang rasa abang punya, bukan pencapaian lah, abang punya impian ni berada dalam pentas antarabangsa ni hadir masa abang dah umur 50-an? Rezeki saya dalam usia 50-an. Dan sebenarnya kalau kita tengok dekat luar negara, Louis Koo umur dia, tak silap saya, dia muda setahun atau tua setahun daripada saya je. Tak silap saya tua setahun daripada dia je. Tapi di negara luar, kematangan itu menjadi aspek yang paling penting dalam filem. Dan production di sana akan membuat filem-filem mengikut kematangan seseorang aktor atau actress. Tetapi tidak di Malaysia. Di Malaysia bila pelakon tu matang dan dia dianggap tua dan dia dah dianggap tidak ada pasaran. Tapi di sana semakin matang seseorang aktor itu, dia akan memberi impak lebih besar dari segi acting dan juga filem tu sendiri. Di negara luar, dia dah ada peminat dia pada orang yang aktor-aktor yang berusia macam tu. Sebab tu kita tengok di Malaysia, kebanyakan filem-filem ni dilakonkan oleh orang-orang muda. Jadi bila orang-orang yang dah berumur yang menjadi peminat saya satu ketika dulu, bila dia tak ada filem yang dia nak tonton. Sebab tu penonton kat Malaysia, filem Malaysia dia banyak orang muda. So saya berharap benda ni akan berubah pemikiran, senario pemikiran filem kat Malaysia, mana aktor-aktor yang ada credibility dan juga ada populariti. Itu juga penting kan. Bukan hanya credibility, populariti. Mereka memberikan kesempatan. Dan dekat Malaysia, alhamdulillah, saya di antara aktor yang diberi kesempatan dalam filem-filem yang besar, dan saya juga mampu memilih untuk bekerja dengan filem-filem yang besar, dan mampu juga untuk menolak filem-filem yang saya tidak berapa nak berlakon. Mungkin disebabkan saya ada ekonomi lain. Saya ada berniaga, saya boleh bertahan dari segi ekonomi. Tapi sahabat-sahabat saya juga berfikiran yang macam tu, tetapi mereka tidak boleh bertahan dari segi ekonomi. Mereka terpaksa maksud saya menerima. Jadi macam saya mencari. Kalau tengok, saya tak banyak keluar dalam filem dekat Malaysia. Even drama pun saya dah tak berlakon. Saya hanya berlakon mungkin 2 tahun sekali, special nak bagian berlakon dari movie khas. Tapi macam contohnya, saya menunggu begitu lama. Apabila nama saya dah mula merudum, tidak ada offer-offer yang besar, saya menunggu lama. Tetapi bila Samsul panggil saya dalam filem KL Gangster 2, dan alhamdulillah filem tu, bila orang tengok filem KL Gangster 2, kemampuan saya, bukan saya seorang lah, the team lah. Maksudnya pelakon tu tak sehebat mana, tetapi the production boleh membuatkan saya jadi hebat. Dan ianya menyelah apabila Samsul memanggil saya. Ketika tu usia saya 45 tahun. Ya, 45 tahun, dan hari ni 1 Mac ni umur saya 55 tahun. Maknanya 10 tahun dah berlalu KL Gangster 2, tetapi branding tu, Tai Long tu masih kuat. Ya. Dan untuk filem G-Storm, saya juga berharap bahawa filem G-Storm ni akan mendengarkan nama saya pada khalayak bukan Melayu. Seperti selepas kat Bali, saya dikenali ramai orang-orang India dekat Malaysia. Dan sekarang dengan G-Storm, saya mendapat banyak liputan daripada surat khabar Cina masuk digital. Surat khabar dapat banyak liputan, dan saya berharap ramai lagi orang-orang Cina dekat Malaysia mengenali saya dan juga menonton kerja-kerja saya yang sebelum ni.
dan dapat meragi dan secara tak langsung dia akan mengangkat branding Rochambeau tu sendiri berada di satu tahap. Itu yang saya impikan. Dan itu yang saya nak buktikan kepada rakan-rakan ataupun adik-adik saya yang masih dalam lakonan ini, bahawa branding is very important. Very important. Bukan pasal duit dah kan, pasal branding. Dan saya harap gerak saya ini diikuti oleh adik-adik saya. Bahawa satu ketika nanti mereka kena faham bahawa menghidupkan industri filem dekat Malaysia ini bukan hanya ketika usia muda, usia tua juga. Kalau kita ada credibility dan popularity, kita boleh mengangkat diri kita dan juga mengangkat filem itu dan juga menarik ramai penonton-penonton untuk berada di pawagam menyokong pelakon-pelakon yang seusia saya. Tua sangat aku ni? Tak. Old is gold. Wah aku menahan perut ni. Tahan lah perut aku supaya tak nampak. Asal kau gelap, kau tutup perut kenapa? Kita abang. So maknanya sekarang abang dah dapat penetrate market movie Melayu, India dan Cina lah. Ya. Bila ikhlas cakap, bila walaupun watak saya sikit dalam Kabali, tetapi orang di Malaysia dia cukup appreciate berada bersama superstar Rajanikan. Dia rasa benda tu sangat besar. Dan saya dikenali, dan selepas Kabali pun saya dipanggil untuk berlakon dalam satu filem di India. Tapi masa tu clash dengan filem KL Special Force. Lepas tu bila untuk filem ni, dan saya dapat perhatikan bila banyak di luar, saya berjalan-jalan dekat luar, bila saya kat restoran lah, kalau aku pakai emas jalan tu orang dah tak perasan lah kan. Bila aku pegang kat restoran Cina-Cina, orang masyarakat Cina kat Malaysia cakap, you are the one. For example, macam baru ni kejadian banjir yang berlaku, saya pergi ke Kaca untuk dapatkan peralatan water jet. Tiba-tiba the managing director dah cakap, mana I tengok you, you director right? Cakap, yes. I baru baca you punya artikel lah, you berlakon dengan Louis Koo. Terus aku dapat 19 water jet free. Just imagine kan, nak jadi cerita the branding. I'm talking about branding. Branding, aku dapat 19 water jet percuma dan aku dapat tolong orang banjir. Kalau cuba kami aku tak berlakon cerita dengan Louis Koo ni, aku tak dapat lah tu. Dan dan saya menjaga nama saya. That's why saya menjaga nama saya. Saya ada Rochambeau. Saya menjaga. Saya cukup menjaga nama saya supaya branding ini dapat mengajar adik-adik saya supaya nama mereka terus kekal dalam pasaran. Dan saya berharap G-Storm akan membuka lembaran baru kepada karier saya. Walaupun awak tengok watak saya tak banyak, tetapi nama saya dalam filem tu dicari. King kan. Saya adalah pencetus kepada segala penceritaan tu. Tapi G-Storm ni dia banyak cerita pasal dia, tapi siapa pencetus kepada segala permasalahan tu. Itu yang saya suka. Abang, watak tu memang abang memang tak ada casting orang lain ke, memang push abang dia terima macam juga. Sebab saya cakap dengan Miss Wong, mana Miss Wong? Miss Wong, I cakap dengan Miss Wong dengan Mr. Murti, you jangan hantar gambar orang lain. Kalau dia hantar gambar Zorifin, dia hantar gambar saya Jisel, Adi Putra, Aaron Azizan, confirm lah aku tak dapat, orang gagal lah. Saya bergurau dengan siapa ni, kan dia popular tak nama dia, Zorifin. Dia kata, bang macam mana abang boleh dapat berlakon cerita G-Storm tu? Dia orang aku hantar profil aku, dia orang tanya, apa yang dia tak minta saya? Sebab aku cakap jangan bagi nama. Jangan bagi. Dekat Malaysia this is the best. Ada rezeki saya lah kan. No, ini awak kena faham juga. Sebab Louis Koo umur dia berapa? So dia nak kena macam international punya pengganas. Takkan kau nak hantar budak-budak kan? Budak-budak kencing tak lower lagi kau nak hantar dia orang. Jadi jadi pelik lah. Sebab tu saya cakap tadi, dekat sana lain tau. Dia mencari orang yang matang untuk kau cerita pengganas, international punya pengganas.
cerita pasal juta-juta, tapi budak umur 25 tahun. Macam drama kita lah pakai kod, bisnes 100 juta. Tapi budak baru 25 tahun, agak-agak. Dia main logik. So dia nak kenakan dengan umur hero tu apa semua kan. Itu logik. Takkan itu benda tu kena logik. Kan itu lah. Sebab tu mungkin aku dipilih lah. Sebab tu untuk jadi tua. Kira yang ini dua lah filem international yang abang dah pernah bawa kan. Yang satu Kabali dengan ni. Satu lagi deleted dengan Singapore International juga. Agak-agak kau. Hollywood tu tak ada bang. Oh dia? Hollywood tu tak ada. Saya tak pergi. Tak pergi. Tak pergi. Bukan sombong. Masa tu saya dah involve dengan itu watak besar. House Watak Next Door kan tajuk dia tu kan. apa dia? House Next Door. Mana kau tahu? Saya tulis. Oh ya ke? House Next Door. Saya tak pergi. Saya berlakon dengan pelakon dan juga pengarah nama dia Sidat. Dia Southern India. Saya menjadi main villain lah dalam tu. Tapi saya tak pergi. Dengan special KS Special Force Yang Singapore tadi deleted deleted. Ada barunya saya tengah ruling ni, saya akan berlakon dengan Leonardo DiCaprio. Wow. Kau amin je lah. So saya minta tolong kat korang semua lah. Korang nak tengok filem ni. Saya rasa filem ni drama. Semua aku nak korang tulis baik-baik lah. Support aku. Bukan tak tulis baik. Bukan tak tulis baik. Aku nak ingatkan kau. Sebelum aku lempang kau kata. Jadi kau tulis best 31 bulan. Tayang ni aku nak. Kalau boleh, sebab saya macam ni je. Filem ni filem Hong Kong. Kalau ramai orang Melayu datang tengok, itu cukup membanggakan saya. Korang press daripada Surat Khabar Melayu, even the Chinese punya Surat Khabar pun, please support me. And I hope the Chinese know me. And Surat Khabar Melayu, aku nak orang Melayu ramai datang tengok filem ni. Macam tu lah. Bila ramai datang, at least dekat Hong Kong sana, we choose the right actor from Malaysia. Kan? So next time dia panggil aku lagi. Hasil tulisan kau, at least kau tolong aku. Amin. Tulis elok Kau cakap hebat, bagus semua. Awak jangan over Tak, aku tak nak over sebab kau orang tulis bagi over. Okey. Okay, filem bagus, ada feel lah apa semua. Very good movie kan. Bang, macam mana kerja dengan production Hong Kong tu? Ada beza dengan Malaysia punya tu? Of course dia berbeza. Production Hong Kong dia punya budget berapa? About 60 million. 60 buat. Duit banyak. Saya kerja 8 jam je. Kerja 8 jam action dekat tu. dekat set. Makan semua serve kan. Lain lah sikit. Tapi bila bekerja tu saya ada stand double saya. Mana tergolek atas terajang apa semua tu, tu dia. Saya akan bangun tepi. Tak adalah aku sakit. Boleh kan. Jadi cara bekerja dia orang 8 jam tu mesti mau habis. Kalau macam kita kerja daripada pukul pagi sampai petang 8 jam. Kalau kerja malam sampai 8 jam habis. Dan saya agak kekok juga pada awal bekerja dekat sana. Sebab apa? Masa rehearsal, bukan saya yang rehearsal. Saya punya double yang rehearsal. Jadi saya kena tengok. Saya masuk, saya terus berlakon je. Macam dekat sini, saya yang rehearsal, saya yang buat semua, itu berbeza. Tapi cara budaya kerja tu tak adalah berbeza sangat. Sama je lebih kurang. Yang katanya saya baca story Afil lah, yang kata abang kena kat sana orang kena jadi superstar. Mungkin abang. Ya. Kalau tengok kalau kita pergi sana, kita kena jadi superstar. Dia tak boleh macam kalau dekat Malaysia jadi superstar, orang tulis koyo. Saya tak tulis koyo kan, orang akan tulis macam baru nak ni kan. Kat sana dia kena lagak, dia kena superstar. So kita kena pergi sana, cara kita bercakap, cara kita duduk. Dan saya tak pernah ada manager, tahu. Saya tidak ada manager, saya tidak ada PA, saya tidak ada driver dekat Malaysia selama 38 tahun usia saya dalam lakonan. But bila pergi ke Hong Kong, saya bawa manager, saya bawa PA, kononnya. kena buat macam tu kan. So itu cara dia orang. So kita masuk kandang kambing, kita mengembek, kita masuk kandang kerbau, kita menguak. Kita kena tunjukkan yang kita juga star. Bayaran?
Bayaran alhamdulillah. Ingat dia 3 kali. Alhamdulillah. Abang, Memanglah kalau kau cakap pasal bayaran, janganlah samakan dengan Malaysia kan. bang, keseluruhan berapa hari kat sana kau? Saya kat sana campur travelling pergi balik ada dalam 15 hari. Tapi saya pergi balik. Saya bukan pergi duduk sana. Macam contohnya saya ada 2 hari syuting. Saya 2 hari syuting, saya fly business class. Hotel 5 star 6 star kan, sampai sana driver ambil hantar pergi hotel. Lepas tu saya dah habis, kata contohnya saya syuting 1 hari. Dia cakap besok aku nak balik ke Malaysia. Okey sir, balik Malaysia. Business class betul lah. Apa tak betul? Kau agak-agak. Abang, So kita and then katalah lagi 2 hari nak pergi kan. Walaupun saya cuti 2 hari, saya kata saya nak balik. Saya balik lah. Saya balik lah. Lepas tu hari ketiga saya pergi balik Hong Kong. Kan Kenapa jauh abang Hong tak Kong. stay je sana? 4 jam. Nak stay kau nak buat apa sana? Kalau kau ikut okey lah. Kenapa saya tak ajak kat Ada Nisa? Bang, bini kau. Ini yang kau ada kat atas. ada tak scene-scene aksi yang menggunakan double tu abang request dia untuk buat? Ya, ada. Ada yang banyak kat dalam space planet tu, yang dalam tu banyak saya buat sendiri. Dan saya cedera juga kat belakang ni. Saya cedera, saya rasa 2 minggu juga sebab saya ditolak oleh stunt double Louis Koo masa rehearsal. Dia tolak saya terlampau kuat. Saya lambat nak tahan. Dia tolak saya kuat dan saya injured dah kat belakang ni. Tapi aku buat steady je lah. International. Jadi korang tahu apa nak tulis? Tajuk tahu tajuk. Boleh buat buku ni. Kau tulis lah hari ni, kau tulis lain, besok kau tulis lain, besok kau tulis lain. But, I mean, betul-betul saya minta tolong, saya need a support untuk G-Storm ni. Saya berharap sangatlah orang-orang Melayu banyak datang menonton filem ni. Kalau dia menjadi, maknanya memudahkan kerja saya apabila pihak Hong Kong dapat tengok yang kutipan tu datang daripada lebih jadi diorang tahu saya ada pasaran. Itu yang penting, marketing tu yang penting. Kalau dia ambil orang tu, dia nak tahu ada pasaran tak ada pasaran. Bila dia tengok kutipan dekat Malaysia macam G-Storm sebelum ni dengan yang ni dia lebih kutipan, maknanya dia tahu yang saya ni boleh dijual di Malaysia. So ramailah Hong Kong nak ambil aku. Nanti aku bawa lah korang. This is my reporter from Malaysia. Maksud tak berang kaya? Masuk dalam diary tu. Masuk. Okay, you want to take me? Okay, I want to bring 4 reporter daripada Malaysia. Aku bawa lah 4 orang. Business class Tulisan tu kau, aku cakap kau tulis lain, kau pergilah shopping. Tulis sendiri. Abang tayang worldwide tu. Worldwide. Serentak kat sini. Kau bayangkan dekat Hong Kong, Iswang. Dekat Hong Kong berapa ribu panggung tayang? China. 25,000. Ayo. Ya. Kau boleh ayu pula. Dah besar. 25,000 panggung akan ditayang kat sana. Panggung ada 40,000. Tayang berapa bisa mesti 25,000 ada. 25,000 panggung. Aku ada share setiap satu tiket tu. Kau bayang lepas ni kau tak dapat jumpa aku dah. 25,000 panggung dekat dekat China. Tak termasuk negara-negara lain. Mungkin rezeki saya, mungkin ditayang ke mana-mana ada tiba-tiba orang nampak saya kan. Panggil aku, dapat paku 4 scene, pergilah. Janji masyuk. Ramailah Google nanti. 10 channel. Alhamdulillah. So, lagi apa? Terbaru lah. Lain jadi. Projek lain. Sepatutnya saya pada bulan saya ada berjumpa dengan Samsul Yusof untuk berlakon dalam filem KL Gangster 3. Dan saya tanya dengan dia, kan aku dah mati. Tapi dia cakap, dialog kena hidup. Cakap macam mana nak hidup balik ni filem dia kata. So saya tengah berunding-berunding sebab dia bukan apa, adakah tenaga saya hebat dulu. Bisa 11 tahun yang dulu. Tapi saya kalau boleh, kalau cakap saya secara peribadi, saya tak akan lepaskan KL Gangster 3 sebab sebagai branding untuk branding saya. Sepatutnya saya akan ke lokasi pada Februari
Tapi nampaknya ditukar banyak jadual artis yang tak berapa ngak. InsyaAllah bulan Jun kot. Sempatlah aku hilangkan aku punya perut yang boncit ni. Aku kenal kau lah. Siap kita jumpa kenal luar kau. sekarang. Awak share sikit pasal ni boleh bantuan banjir sebab hari tu tengok ada dapat sponsor Tadi tu. Waterjet Dah semua. banjir. Okey, tak ada apa ni dulu bila berlaku banjir di Kelantan, di Pantai Timur, saya tak sempat nak pergi lah. Bila berlaku dekat KL, saya cubalah sepatutnya apa yang ramai, bukan saya seorang je lah. Saya rasa seluruh rakyat Malaysia begitu perhatian dengan malapetaka ataupun apa sahaja bencana yang berlaku di Malaysia. Itu kekuatan orang Malaysia. Dan juga orang Malaysia juga, negara luar yang ada masalah pun orang Malaysia boleh bantu. Cakaplah Palestin ke Syria ke India ke China ke Hong Kong, dia orang akan bantu. So itulah kekuatan keluarga Malaysia. Jadi bila berlaku dekat Malaysia, itulah saya sedih sikit lah. Saya sedih kerana banyak sangat orang meluahkan macam-macam, netizen lah akan tulis macam-macam. Sebenarnya keadaan ni keadaan yang tak pernah berlaku. Pada hemat peribadi saya, kenapa bantuan-bantuan ni lah penyelamat tu lambat? Sebab kita kena faham satu saja. Bila hujung tahun, semua aset-aset untuk menyelamat banjir dihantar ke Pantai Timur ready. Ready kat sana. So itu pada pandangan peribadi saya lah kan. Tapi bila berlaku banjir kat Selangor, semua orang tak expect jadi aset kita tak ada kat sini. Tapi Alhamdulillah lah, tak adalah teruk sangat, ada banyak sangat kematian. Yang bagi yang meninggal tu, mati tu, kita ucap taziah lah kan. Tapi kesian lah saya pergi hari Sabtu lepas, dah seminggu sebelum tu, dia berlaku Sabtu, seminggu lepas tu, Sabtu saya pergi ke Ulangat. Amat sedih lah, amat sedih. Dan saya ada dapat satu video yang kawan saya hantar. Ada satu makcik ni, kita selalu syuting kat rumah dia. Dia kata, Assalamualaikum Rosyam, ini makcik ni yang selalu Rosyam datang syuting kat rumah makcik. Rumah yang syuting tu dah tak ada, Allah dah ambil. Nampak tak? Macam mana redanya dia. Tapi sebenarnya bantuan untuk banjir ni bukan seminggu ni, bukan 2 minggu. Dia akan makan masa sampai 2 bulan. Selepas, yang paling penting sekarang ialah membersihkan semua rumah-rumah ni. Dan sebab tu saya mengajak rakyat Malaysia pula memikirkan bagaimana kita boleh menyumbang pula dari segi peralatan. Jadi itu paling penting. Sebab apa? Mereka ada yang kira yang kena banjir ni habis total loss. So inilah masanya. Kalau katakan ambil contoh, saya kalau ada kekuatan saya nak lancarkan tabung, tapi saya tidak ada kekuatan itu untuk lancarkan tabung, satu rakyat Malaysia RM10. Kita ada 30 juta kali 10 berapa? Lembah 300 juta. Dah boleh bantu. Saya tak ada Rosyamat. Rosyamat bagi free macam Aidin ke bang? Jangan lupa. Kita pun banyak buat sumbangan. Rosyamat, kita dengan grup kita Sweet Tenak, kita banyak buat sumbangan dan kita sebenarnya kalau awak tahu, semua orang tahu saya tak suka tunjuk-tunjuk apa yang saya buat. Tapi because of culture yang sponsor saya ni semua, saya terpaksa ceritalah kan kat orang kan. Dan ada juga orang bagi cash kat saya kan, untuk bagi saya pun macam alamak asal bagi saya cash kan. Dan kesian lah kita tengok. Saya pergi ke rumah tolong orang, bayangkan dekat satu tempat ni saya pergi ni, air longkang campur dengan air kumbahan dengan najis campur. Kesian. Cakap kita tak kena kan. Abang hantar waterjet tu lah. Saya pergi buat sendiri, hantar je nak buat apa? Saya tanya jangan marah. Marah. Kau ingat aku ni apa? Saya pergi buat sendiri sampai malam, saya pergi buat clearkan rumah orang kan. Saya bila kita dapat bersihkan rumah orang tu, kita rasa happy lah. Dan ada satu orang ni, saya pergi kat rumah dia dah seminggu saya pergi, kejadian tu dah hari Sabtu lepas saya pergi, dia ada 4 biji rumah dan dia seorang, 2 orang, 3 orang lelaki, ada 4 biji rumah yang dia tak tahu nak buat apa dah. Dalam rumah ni dah peranda dengan air longkang semua dah masuk dalam rumah ni dah seminggu. Dia kata dengan tu, dia cakap tak ada kau nak datang tolong. Saya masa tu kat Taman Seri Muda, tiba-tiba dah habis kerja saya tak angkat barang. Saya akan clean rumah yang barang dah tak ada. Itu saya punya
tim punya kerja. Saya bukan tim angkat barang. Kan? Jadi, tiba-tiba saya datang, 40 orang datang ke rumah dia. Dalam masa 2 jam, kita clearkan 4 rumah tu macam tak ada kena banjir. So, menangis je. Kan? Menangis je. Tim apa orang 40 kan? Lebih kurang 40. This Saturday mungkin akan lebih pada mungkin 50-60 orang tim saya. Asal nak bagi duit kan? Tak adalah. Kau tanya banyak. Nak tambah lagi seorang. Tolak lah 200 ni. Ada. Peh. Okey lah. Okay lah Ya. So yang lain kau pandai lah buat Kau tulis lah apa yang patut Kau lah tajuk dia baik-baik sikit. Ke kau nak bagi tajuk?